بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن. والحمد لله الذي على كل نعمة الظاهرة والباطنة قديمة وحديثة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Ketahuilah antara fadilah kita hadir dalam dua waktu yang gelap, subuh dan juga isyak, seperti mana hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah berita gembira kepada orang yang hadir untuk solat berjamaah dalam dua waktu yang gelap, itulah solat subuh dan juga solat isyak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada mereka kesempurnaan cahaya di akhirat. Apa maksud di sini? Menunjukkan bahwasanya di akhirat itu penuh dengan kegelapan. Lalu siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya mereka yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita ketahui juga bahawasanya apabila kita menghadiri majlis ilmu, usul dalam pengajian ilmu itu adalah tiga. Yang pertama, yang sabit daripada kitab Allah, iaitu rujukannya, sumbernya daripada Al-Quran Al-Karim. Yang kedua adalah daripada sunnah Rasulullah, iaitulah daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pada sabda Nabi, iqrar Nabi. Dan yang tiga adalah la adri. Pada permulaannya kita adalah la adri, aku tidak tahu. Itu adalah ilmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La adri itu adalah ilmu. Maksud la adri, aku tidak tahu, itu ilmu. Mengapa? Apabila seseorang mengakui dia tidak tahu, mengatakan dia tidak tahu, maka dia berilmu. Yang tidak berilmu apabila dia tidak tahu, kemudian dia buat-buat tahu ataupun menjawab dengan logik akal fikiran yang seolah-olah dia tahu, itu orang jahil. Satu ketika datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, di atas dunia ini manakah rumah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah jawab, "La adri, aku tidak tahu." Turun Jibril alaihi salatu wassalam, "Ya Jibril, umatku bertanya, di atas dunia ini rumah apa yang paling dicintai oleh Allah?" Lalu kata Jibril, "La adri, aku tak tahu." Lalu Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawabnya, "Rumah yang paling aku cintai adalah rumah-rumahku." Maksudnya adalah masjid, surau, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa agaknya? Kerana di situlah orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Mereka belajar ilmu, belajar Islam, belajar iman, belajar ma'rifatullah, belajar mengenal diri. Di situ berbeza, luar daripada masjid, luar daripada surau, luar daripada madrasah, semua wujud perbezaan. Tak kala mana kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala penuh dengan adab, ketulusan, keikhlasan. Berbeza dengan luar daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menyatakan adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat di sini sumbernya ilmu adalah la adri. Makna bermulanya mengakui tidak tahu, kemudian Allah beritahu. Pada zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga apabila ditanya soalan, kebanyakan para sahabat akan jawab la adri, aku tidak mengetahui. Mengapa mereka menjawab tidak mengetahuinya? Disebabkan soalan itu adalah salah satu pada soalan yang mungkin tidak pernah ditanya.
Kalau sekiranya soalan itu ada dalam jawapan, ada dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan segera menjawab, ini surahnya, ini ayatnya. Tetapi apabila satu-satu soalan yang memerlukan ijtihad, maka mereka tidak akan segera tergesa-gesa untuk menjawab. Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, datang seseorang daripada jauh ke Khalifah Umar, Amirul Mukminin, tanya satu soalan. Lalu ini Sayyidina Umar terus dia mengatakan bahawasanya, tunggu, nanti kami akan menjawabnya. Pada ini Sayyidina Umar mungkin dia boleh menjawab apa saja soalan yang dikemukakan kepada dia. Lalu Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh daripada ahli Badar di kalangan para sahabat Rasulullah yang masih hidup. Kumpul semua. Semua berkumpul. Lalu mereka bertanya, ya Umar, apakah hajatmu sehingga mengumpulkan kami seluruhnya? Satu soalan ditanyakan kepadaku, aku mahu pendapat kamu, jawapan daripada kamu tentang ya Umar, kau sendiri boleh menjawabnya. Aku la adri, aku tidak mengetahuinya. Lalu di kalangan para sahabat Rasulullah itu, antara di kalangan para sahabat yang masih hidup, semua adalah orang yang hebat-hebat ilmunya. Zaid bin Thabit, Harithah bin Zaid, Abdullah bin Abbas, semua hebat-hebat. Zaid bin Thabit silalah jawab. Kau ahli Quran, penulis wahyu. La adri. Sila Muaz bin Jabal, orang yang paling faqih dalam umat Rasulullah berkaitan dengan hukum hakam dalam Islam. La adri. Ya Abdullah bin Abbas, terjemul Quran, kata Rasulullah, orang yang alim dalam tafsirul Quran. Dia jawab, la adri, aku tidak tahu. Ditanya seorang Nabi, seorang la adri itu apa maksudnya? Jawapannya, apabila mereka mengakui, mereka tidak tergesa-gesa untuk menjawab, maka Allah akan menjawab untuk mereka. Itulah ilmu. Bermulanya la adri, Rasulullah mengajar kita, itu adalah sumber ilmu. Apabila kita mengakui, merendah diri, kita tidak tahu, Allah akan bagi tahu kepada kita. Macam kisahnya Rasulullah tanya Jibril tanya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah jawab. Ada jawapan, asalnya tak ada, tidak ada jawapan. Tak ada jawapan kerana la adri, itu ilmu. Lalu pusing semua la adri, sampai balik pada Sayyidina Umar. Allah mengilhamkan satu jawapan pada Sayyidina Umar, lalu dia menjawabnya. Kembali balik atas Sayyidina Umar sebagai Khalifah Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Umar menjawab, selesai masalah. Cuma kita lihat bagaimana Sayyidina Umar mengumpulkan berapa banyak sahabat ahli Badar yang masih hidup, hanya semata-mata satu soalan, mengambil peran atas maslahah umat Islam. Jadi Sayyidina Umar tidak terus pendapat dia. Dia tanya para sahabat Rasulullah yang alim, yang ahli Quran, yang ahli fiqh. Mengapa adanya? Ini adalah adab yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW pada para sahabat. Itu cara dia. Itu cara dia. Dan bukannya seseorang apabila dia tanya, maka dia akan terus menjawab. Pada setiap daripada jawapan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Mengapa agaknya para sahabat tidak tergesa-gesa nak jawab? Disebabkan para sahabat Rasulullah semua ahli Quran, semua penghafal Quran, memahami Islam secara zahir dan batin, seluruhnya termasuk sunnah Rasulullah. Mereka dua mata melihat Nabi, solatnya, jihadnya, dua mata mereka. Gerakan solatnya para sahabat dan sebiji macam gerakan Rasulullah kerana mereka melihat dua mata terus. Hebatlah orangnya. Akan tetapi akhlak dan adab tentang ilmu adalah la adri, termasuk juga wallahu a'lam. Lalu mengapa para sahabat tidak tergesa-gesa? Agar umat mengetahui. Satu-satu jawapan mungkin bukan daripada kitab Allah, mungkin bukan daripada sunnah, mungkin jawapan ijtihad. Jadi kalau tergesa-gesa menjawab pada orang
Yang hebat ini kemungkinan orang itu beranggapan ini jawapan daripada Allah dan Rasul. Padahal itu adalah ijtihad. Ijtihad adalah seperti mana contoh Imam Syafi'i pernah ditanya apa dalilnya ijtihad dalam Islam. Ijtihad ni maknanya kemampuan atau ilmu kita yang kita ada nak menentukan satu hukum, dan semua akan ambil tempat berkaitan dengan ijtihad seperti mana tentang kiblat. Waktu solat mungkin kita dapat, tapi kiblatnya jadi mesti ijtihad. Ijtihad maksudnya kita perlu mengambil satu keyakinan kiblat arah ni. Seperti mana di rumah kita, mula-mula kita pindah rumah mesti nak ditentukan kiblat. Kita pun tak panggil ustaz mana ke, tentang lagi jawatan agama Islam suruh tentukan kiblat dalam rumahnya. Jawatan agama pun jawab, pakcik tentukanlah cara yang betul, cara sekian. Dia ajar cara dia tak datang rumah kita, dia datang semua masjid je. Lalu di situlah ada hukum ijtihad bagi kita, dan kaedah itu, dengan kaedah ini bahkan dalam telefon pun ada apps untuk menentukan kiblat. Lalu dia yakin ni kiblatnya. Itu telefon yang pertama, telefon yang kedua pun menentukan kiblatnya di sini juga. Masuk telefon yang tiga. Sehingga kata ulama-ulama, kalau kita guna telefon, kalau menentukan arah kiblat, paling kurang 3 telefon kena pakai. Mengapa agaknya bila kita tengok telefon ni ke arah mana? Telefon pertama. Telefon yang kedua, sengit di sini pula. Telefon yang tiga, belah belakang pula. Mana tak boleh dipercayai. Kita kena betulkan pula. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibetulkan. Kalau tak pandai, cari orang yang pandai. Tolong ku tahu cara kiblat. Sekian. Jadi itu adalah ijtihad dalam Islam. Wawailu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, kamu perlu menghadap ke arah kiblat. Padahal mata kita tak nampak Kaabah. Lalu ini usul. Sekiranya para sahabat Rasulullah segera menjawabnya, maka orang tu akan beranggapan itu daripada Allah dan Rasul. Itu pasal pada zaman Rasulullah dan pada zaman para sahabat Rasulullah, apabila mereka menjawab soalan, mereka akan menyatakan daripada mana datangnya jawapan itu. Satu lagi orang bertanya pada Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar mengatakan sekian-sekian jawapan. Tapi ini jawapan daripada Sayyidina Umar. Lalu Abu Bakar pun ditanya, lalu Abu Bakar kata, ini jawapan Abu Bakar, bukan daripada Allah dan Rasul. Kerana memerlukan ijtihad. Ijtihad diperlukan apabila satu hukum tidak ada dalam Quran dan juga hadis baginda Rasulullah SAW. Dan itu juga salah satu cara sungguh hukum dalam Islam. Itu bahagian yang pertama pada mukadimah kita. Usul dalam menuntut ilmu. La adri, aku tidak tahu. Nanti Allah bagi tahu. La adri menunjukkan taqwa. Bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa dengan Allah, kamu jaga diri kamu. Kalau tak tahu, kamu belajar sampai tahu. Kalau tak tahu, memang cakap tak tahu. Wa yu'allimukumullah. Dengannya Allah akan mengajar ilmu kepada kamu. Pastinya orang yang bertakwa, dia tidak akan mengaku-aku dia berilmu. Kalau memang dia bukan seorang yang berilmu, hanya saja yang dia mengetahui adalah apa yang sampai kepadanya. Berkaitan aqaid, akidah, berkaitan syariah, berkaitan dengan ibadah, apa yang sampai, apa yang dipraktikkan, itulah ilmu yang dia ada. Selain daripadanya, la adri, aku tidak tahu. Tanyalah kepada ahli zikri. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ahli zikri kalau kamu tak tahu. Kata Abdullah bin Abbas, itu adalah orang alim ahli zikri. Ahli ilmu yang mendalam ilmunya, bukannya ilmu biasa-biasa. Selain daripada itu, apabila kita telah mengetahui tentang diri kita, maka kita akan mengetahui bahawasanya kehidupan dan perjalanan kita tidak lain melainkan dia ada dua perjalanan kehidupan, iaitu zahir dan juga batin.
Zahir dan juga batin. Sehinggalah apabila kita masuk ke dalam barzah, setelah kita mati, juga kita akan mengalami kehidupan kubur, kehidupan barzah, zahir dan batin. Kemudian kita akan dibangkitkan, kemudian kehidupan di akhirat pun adanya kehidupan zahir dan juga batin. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran ada zahir, ada batin ke akhirat. Ada zahir, ada batin di akhirat. Apa maksudnya? Tak kala mana orang-orang munafik dia tengok bercahayanya orang-orang mukmin, lalu dia kata, boleh tak bagi kami sedikit daripada cahaya kamu yang ada pada kamu itu? Sebab mereka nak melintasi titik surat dengan jayanya juga. Dia tengok orang mukmin laju dia melintas sebab bercahaya. Lalu orang mukmin nyatakan, kalau kamu mahu cahaya, kamu pergi ke belakang sana, belakang-belakang tu ada banyak cahaya. Orang munafik pun lari pergi cari, tetapi tidak jumpa. Apa maksud? Yang zahirnya adalah benar, orang mukmin selamat sampai ke syurga. Yang batinnya adalah orang-orang munafik, akhirnya mereka jatuh ke dalam jurang api neraka Jahannam. Ini cerita dalam Quran, ada zahir, ada batin. Begitu juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat. Nikmat zahir, nikmat batin. Bahkan sewaktu kita dikandung oleh ibu kita, kita berada dalam perut ibu kita, kita pun sudah merasa nikmat zahir dan juga batin di dalam. Nikmat zahir dan juga nikmat batin, sehingga ibu kita pun melahirkan kita, maka lagi bermula nikmat zahir, nikmat batin. Sehingga kita membesar, dewasa berjalan kehidupan ini pun dengan nikmat zahir dan juga nikmat batin. Dan tidak lain sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan, memberi kita nikmat zahir dan batin agar kita mengetahui sewaktu kita bersyukur kepada Allah, syukur ini perlu dipersembahkan kepada Allah secara zahir dan juga batin. Apabila kita solat kita mesti dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan juga batin. Apabila kita beribadah, perlu dipersembahkan kepada Allah secara zahir, secara batin. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala apabila dia memerintahkan kepada kita satu perintah, dia tidak akan perintah melainkan kita mampu untuk lakukannya. Kemampuan untuk buat itu nikmat zahir. Nikmat zahir, nikmat batin, kemampuan bagi kita adalah ibadah itu hanya untuk Allah. Keikhlasan itu adalah satu nikmat yang ada di dalam hati, ada dalam jiwa. Seperti mana apabila kita menghimpunkan semua nikmat yang diberi oleh Allah, nikmat zahir, nikmat batin, lalu Allah kata, persembahkan kepadaku nikmat-nikmat yang telah kuberi kepada kamu dengan cara ibadah kepadaku secara zahir dan juga batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan kami telah menyempurnakan buat kamu nikmat secara zahir dan juga nikmat secara batin. Islam, iman, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberi nyawa, memberi kehidupan, memberi rezeki, memberi kefahaman. Apa saja yang kita dapat, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita ketahui, itu semua adalah nikmat zahir dan juga batin. Dan sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menghadap Allah dengan nikmat zahir dan batin yang telah diberi oleh Allah. Seperti mana kita makan, kita merasa lazatnya makanan secara zahir di lidah. Lalu kita bersyukur kepada Allah di lidah kita, alhamdulillah. Tetapi di dalam hati kita juga diperintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dengan munajat di dalamnya. Munajat di dalamnya maksud, ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang kau beri. Hanya satu lintasan di dalam hati kita. Ini yang di dalam, yang di luar alhamdulillah. Tapi Allah mahu kedua-duanya. Itu yang diajar oleh Allah dan Rasul kepada kita. Seperti mana salat. Apabila kita solat, terbentuk dah ada 3 bahagian.
Bahagian yang pertama, bentuk-bentuk solat. Bentuk solat itu berupa secara zahirnya adalah berdiri, ada rukuk, ada lepas tu bangun balik i'tidal, lepas tu sujud, yang terakhir bagi salam. Itu bentuk dia bergerak. Harakatu fi solat, gerak-gerakan dalam solat. Itu adalah yang zahir saja. Yang kedua adalah perintah di sebalik bentuk-bentuk solat. Maknanya kita berdiri ni bukan sekadar kita tengok Rasulullah solat, diri dululah. Ataupun Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solat macam aku solat. Kamu lihat aku solat macam mana berdirinya, macam mana aku takbiratul ihramnya. Ikut atas perintah. Kalau Rasulullah kata apabila kamu solat, maka bermulalah, mulai dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu apabila Rasulullah mengajarnya, maka jangan mengubah lagi lafaz yang telah diajar oleh Rasulullah. Seperti mana ulama dalam mazhab Syafi'i berfatwa yang diajar oleh Rasul pada kita lafaz takbir Allahu Akbar, kita boleh manjangkan pada mad harakat Allah sampai 7 harakat. Hanya saja ulama dalam mazhab Syafi'i berfatwa jangan mengubah lafaz. Rasulullah mengajar kita kena dengan kaedah bahasa Arabnya. Allahu Akbar, jangan diubah menjadi Allahu Akbar, maka tidak sah. Padahal itu adalah solat untuk dia menghadap Allah. Allah tidak menerimanya kerana Allahu Akbar yang salah. Itulah maksudnya ilmu. Mana Rasulullah mengajar jangan dikurangi dah, jangan ditambah akan lafaz tersebut. Dikurangi maksudnya akbar, kurang lagi, ataupun Allah, ataupun diubah Allahu Akbar. Azam tu pun akbar juga, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sah, Hanafi sah. Sebab Allah perintah wa rabbaka fakabir, Tuhanmu hendaklah kau bersolat. Lalu Nabi mengajar Allahu Akbar. Mana itu perintah dalam gerakan solat. Perintah itu ada berupa dengan bacaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintah faqra'u ma yatayassara minal Quran. Suatu kamu solat, maka hendaklah kau menghadap aku dengan baca Quran. Yang paling mudah kata Imam Syafi'i surah Al-Fatihah. Suatu kamu menghadap aku faqra'u ma tayassara minal Quran wa qumu lillahi qanitin. Di menghadap aku dengan penuh semangat, tekun, bersungguh-sungguh. Ini perintah solat. Ini perintah yang kedua, seruan untuk kita buat tu. Warka'u, dalam solat misalnya rukuk. Wasjudu lillah wa'budu, dalam solat misalnya sujud untuk Allah. Dan itu keadaan yang paling hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doa di situ. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dengan perintah itu. Yang ketiga adalah hakikatus salat, hakikat tentang solat itu sendiri. Tidak lain adalah meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya solat. Kita diperintah oleh Allah untuk solat adalah itulah waktu yang terbaik untuk meminta kepada Allah. Bukan sekadar solat dengan gerakan, dengan bacaan, dengan menjaga rukun qauli, rukun fi'li dia. Tapi hakikatnya solat yang terbesar sekali, atas rahsia solat secara zahir dan juga batin adalah memohon dan meminta kepada Allah melalui solat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kau minta kepadaku apa saja yang kau nak minta. Sebab bila kita minta, pasti minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong dengan Allah, berhajat dengan Allah, tawakul, bertawakal, gantung kepada Allah dengan melalui as-sabr. Sifat sabar adalah iman, was-salah, dan hubungannya, wasilahnya, perantaraannya adalah solat. Dan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala diperintahkannya secara zahir dan juga batin, dan bukan dengan zahir, bukan juga dengan batin, tapi kedua-dua. Itu pasal apabila
orang Islam sendiri apabila dia mungkin dah belajar, lepas tu dia membuat ajaran dia sendiri. Dia mula fikir dengan logik akal dia, fikir. Bahkan sifat berfikir tentang zat Allah dan hakikat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu perkara yang diharamkan pada akidah Islam. Tidak diharamkan bagi kita fikir zat Allah, wujudnya Allah, kekalnya Allah, maha hidupnya Allah. Akan tapi jangan sampai pada hakikat, kerana tidak akan sampai. Kejahilan yang terbesar adalah seseorang itu nak mengenal Allah macam Allah mengenal akan zat dia sendiri. Seperti mana contoh, kita agak pelik apabila ada seseorang nak mengenal kita macam dikenal anak dia. Baik, kenapa kau tanya aku ni macam kau nak kenal aku, duduk bangun aku, kehidupan aku semua? Kita agak pelik dengan perangai dia. Lalu pelik juga perangai manusia nak mengenal Allah macam Allah mengenal akan zatnya. Mustahil. Itu sebuah kejahilan. Itu telah difatwakan oleh ulama akidah dan sunnah wal jamaah. Jadi bentukkan solat yang tiga adalah berkaitan rahsia solat itu sendiri. Mohon kepada Allah melalui munajat melalui ayat yang kita baca, munajat melalui bacaan tasbih rukuknya, tasbih dalam sujudnya. Di situ Allah memberi peluang kepada kita untuk bermunajat melalui apa yang kita baca sebagai wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwa. Kamu nak apa? Kalau kamu mahu, jadikan cari wasilah untuk kamu mohon kepada wasilah kita solat, wasilah kita bacaan dalam solat. Adakah diharamkan dalam syarat? Tidak, Allah yang perintah. Apa maksudnya? Seperti mana contoh kita dalam keadaan sakit sehingga merasa bimbang merasa sakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Lalu Rasulullah mengajar kita apabila di antara kamu berhajat, mohon hajatnya, sampaikan hajatnya kepada Allah. Dan melalui as-salah, salat. Lalu di dalam salat kita membaca doa iftitah sebagai salah satu pada tasbih kita, takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya selain mengakui Allah Tuhan kita, dan kita tidak menyembah melainkan hanya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu muqaddimah suatu menghadap Allah. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, lalu wasilah surah Al-Fatihah, wasilah dengan salat yang kita lakukan tidak lain mohonlah. Kalau kita sakit, minta kesembuhan kepada Allah melalui ayat yang kita baca. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim setelah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lalu apakah wasilahnya, apakah munajatnya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang pemurah dan penyayang, berilah kesembuhan kepadaku. Seterusnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah, aku mengakui Engkau lah Tuhan sekalian alam, maka sihatkanlah aku, sembuhkanlah aku. Sehinggalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang kau murkai, bukan jalan juga orang yang sesat. Ya Allah, janganlah kau jadikan hatiku, kehidupanku seperti mana orang yang kau murkai dan orang yang sesat. Itulah ada orang yang sakit hatinya sehingga mati hatinya. Lalu munajat pada setiap ayat. Lepas tu kita rukuk baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha agung, segala puji bagi Allah. Ya Allah, aku berwasilah dengan baca tasbih ini agar kau sihatkanku. Maknanya seluruh bahagian solat disibukkan dengan bermunajat, ya Allah sihatkanlah aku, sihatlah aku. Kalau kita berajar ngajak yang lain, mohon dan sebut dalam hatinya. Itu yang diperintah oleh Allah. Kita tidak boleh meninggalkan sama sekali cara ini, kerana ini yang diperintah oleh Allah dan Rasul sewaktu kita solat. Jangan tinggalkan yang munajat ini. Oleh kerana itu Rasulullah apabila baca Quran, Nabi akan bermunajat dengan ayat itu seolah-olah ayat yang dibaca itulah diri Rasulullah SAW.
Seperti mana Nabi Isa alaihi wasallam dia pernah bermunajat kepada Allah, munajat dia jadi ayat Quran. Antara munajat Nabi Isa alaihi wasallam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Engkau mengetahui hakikat diriku ya Allah, perjalanan kehidupanku, zahir dan batinku, seluruhnya engkau mengetahui. Wa la a'lamu ma fi nafsika, sedangkan aku tidak mengetahui hakikat tentang dirimu. Ini adalah akidah. Siapa boleh mengetahui hakikatnya kewujudan Allah? Tidak ada siapa mengetahuinya. Kita hanya mengetahui benar beriman Allah wujud. Tapi hakikat kewujudan tidak diketahui kerana maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah apabila membaca ayat itu dalam solat, berada dalam solat, Nabi bacanya dalam solat malam. Rasulullah mengulang kerana seolah-olah Rasulullah yang sedang bermunajat. Lalu apabila kita juga membaca ayat tersebut, maka hendaklah kita bermunajat seolah-olah kita yang baca. Innaka anta 'allamul ghuyub, disebabkan kau mengetahui segala yang tersembunyi. Sebab kita tidak mengetahui melainkan sekadar yang disingkapkan kepada kita, diperlihatkan kepada kita, itu je yang kita tahu. Apa yang akan berlaku sejam lagi, 2 jam lagi, esok lusa, kita dah tak tahu. Apatah lagi setahun, 2 tahun. Bahkan Malaysia ni lepas ni PM siapa pun kita tak tahu, itu pun gaib lagi itu. Bahkan dalam poket kita ni agak duit ada berapa ringgitnya, pun gaib juga. Maknanya itulah munajat di dalam solat dengan ayat Quran. Jadi jangan tinggalkan. Sewaktu kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, waktu itu dah paling hampirnya seorang hamba dengan Tuhan. Lalu Rasulullah kata bermunajat kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kamu. Ya Rasul, apa yang perlu kami baca? Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Ya Allah, ampuni aku. Itu aja. Bila kita bangun duduk di antara 2 sujud, Rabbi ighfirli, warhamni wajburni warfa'ni, sampai wahdini wa'afini wa'afani. Itu munajat lagi. Sibukkan dengan munajat itu. Sibuk dengan munajat, itulah batin tadi. Sibuk menjaganya zahirnya solat, bentuk dan perintah solat, itulah zahirnya solat. Lalu jangan kita solat secara yang zahir tadi, yang batin jangan ditinggalkan. Sebab yang batin ini menyebabkan kita mendapat pandangan daripada Allah. Dia tengok hati kita ada dia, bermunajat dengannya, menyibukkan diri kepada Allah, menyibukkan dia dengan zikir-zikir kepada dia, mohon minta kepada dia, maka solat kita dipandang oleh Allah. Solat yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala mana zahirnya saja gerak sana, gerak sini, rukuk sujud semua ada. Bacaan pun ada, tapi hati dia kosong. Bila hati kosong, mudah hati ini untuk melayang ke sana kemari, dia sibuk selain pada hal ihwal solatnya. Lalu oleh kerana dia tak menyibukkan diri untuk bermunajat kepada Allah, tawajjuh, mohon minta dan doa kepada Allah, itu yang menyebabkan hati dia lari. Dia ingat itu, dia ingat ini. Orang yang bisnes, ingat bisnesnya. Orang ahlu sukan, ingat sukannya. Orang yang bergaduh, ingat bergaduh dalam solat. Bahkan apa yang berlaku ni sekarang ni, orang ini, orang itu nak undi dia, undi ini penamaan calon, tentang solat masuk dalam hati. Adakah Allah Subhanahu wa taala nak terima solat kita dalam keadaan itu? Di luar solat kamu dah sibuk dengan itu. Di dalam solat juga kamu sibuk, maka kamu carilah orang yang kamu sibukkan. Itu dalam hadis Rasulullah di akhirat. Bila seseorang beramal untuk Allah, maka pasti dia mukhlisin lahu din, dapat untuk Allah. Dia akan dapat Allah di akhirat dengan ibadahnya. Tetapi barang siapa dengan ibadahnya tapi dia seolah-olah bermunajat, meminta selain kepada Allah, ada dalam hatinya orang itu. Lalu di akhirat Allah Subhanahu wa taala kata, ini solat kamu.
Tapi pahala tidak ada ya. Kamu kalau nak pahala, minta kepada orang yang kamu bawa dia dalam hati kamu suatu kamu solat tu. Di dalam hati kita perlu membesarkan Allah, bukan membesarkan siapa yang akan jadi pemimpin kita. Lalu dalam solat masuk itu, Allah kata nanti ini solat kamu, minta pahala dengan apa yang kamu masukkan dalam hati kamu. Jadi oleh kerana itulah Rasulullah mengajar kita agar mengambil berat dalam hal ihwal, perkara hal batini dalam solat. Ini yang dikaitkan munajat, meminta. Itu saya bagi contoh satu solat yang berkaitan dengan munajat kalau kita sakit. Kalau sekiranya kita mahu lagi hajat yang lain, kata Rasulullah, solat dan bermunajat kepada Allah, minta dalam solat. Kerana anugerah semuanya Allah kurnia dalam solat. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, setiap hari sampai habis usia kita, Allah anugerah kepada kita berbagai anugerah. Setiap hari sampai kita mati. Ya Rasulullah, di manakah perlu kami mengambil anugerah itu, kurniaan itu? Nabi kata, fi salatikum, semua ada dalam solat kamu. Apa maksudnya? Rasulullah mengisyaratkan kepada kita, kalau kamu mohon melalui solat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah faham Islam, faham agama, dan mati tidak lain melainkan Islam dan beriman. Itu maksud. Lalu kita bermunajat ada sewaktu kita membacanya. Seperti mana kita baca Quran, bukan sekadar baca. Nabi ajar kita bermunajat dengan ayat itu, bermunajat dengan surah itu, melalui tengok apa yang difirmankan oleh Allah, maksud pada ayat itu, ambil balik munajat. Seperti mana contoh, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami ya Muhammad, yakni Allah telah melapangkan hati kamu dengan selapang-lapangnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya ilmu Islam, ilmu iman penuh dalam hati Rasulullah, dan juga hikmah. Dengannya lah Rasulullah bangun dalam dakwah. Ambil satu ayat ini, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan hati kamu selapang-lapangnya. Lalu bermunajatlah kepada Allah, ya Allah, seperti mana Engkau telah melapangkan hati akan Rasulmu, kekasihmu, dengan ilmu, dengan iman, dengan Islam, dengan hikmah, maka lapangkanlah juga hatiku dengannya. Itulah baca ayat yang pertama. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak. Lepas tu Allah kata, kami telah mengangkat beban yang ada pada dirimu ya Muhammad, semua yang kau tanggung di belakang, tanggungjawab. Lalu bila dah baca ayat kedua, ayat ketiga, maka munajatlah kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau juga mengujiku dengan banyak yang beban-beban, tapi Engkau ambillah, angkatlah beban ini, aku serahkannya padamu. Sampailah pada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setiap daripada kesusahan adanya kemudahan. Sesungguhnya setiap daripada kesusahan ada kemudahan. Kemudahan tu musanna, dua ayatnya ada 4 kemudahan. Lalu mohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Kau menguji kesulitan, kesukaran dalam kehidupan, maka aku mohon padamu, mudahkanlah ya Allah. Itulah kita apabila baca kita Allah bermunajatlah. Maka Quran bukan diturunkan secara turun, baca. Sebenarnya baca dengan hati kamu, dengan munajat. Surah permulaan tu kita yang terbaik untuk munajat, Suratul Fatihah. Ini mesti kena ada dalam hati kita. Mengapa? Kerana ini ada, maka ini menunjukkan kita seorang yang beriman kepada Allah. Sebab iman tasdiq fi qalbi, dia akan hidup dengan cara gini. Dia akan hidup dengan cara gini. Itu pasal Rasulullah SAW mengajar sahabat, bila faham Quran, munajat. Sehingga munajat mereka menjadi doa dalam doa-doa mereka. Seperti mana Nabi Musa AS, Allah Subhanahu Wa Taala perintah, kamu pergi menghadapnya Fir'aun, tapi Fir'aun ni kejam. Lalu munajat Nabi Musa AS, qala, Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku, jangan bagi ada rasa takut waktu menghadapi Firaun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku dalam dakwah kepada Firaun. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan mudahkan perbicaraanku kepadanya. Yafqahu qawli, agar dia memahami apa yang aku sampaikan. Munajat Nabi Musa, lalu Rasulullah mengajak umatnya daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi mengajar kita baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu diambil pada munajat Nabi Musa alaihissalam. Cuma Nabi tambah lagi untuk kita, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri hidayah petunjuk pada hatiku. Wasabit, juga sabit, tetapkan dengan lisanku atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atas haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajar melalui kitabullah. Rasulullah mengajar suratul Ikhlas yang lazimnya kita baca, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata, kamu bermunajat dengan surah ini, mohon kepada Allah dengan surah Al-Ikhlas. Lalu ada seorang sahabat Rasulullah bermunajat, angkat tangan tinggi-tinggi, lalu membaca la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah Rasulullah ajar dia, Nabi itu munajat. Dia dah baca, dia munajat, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan hanya Engkau saja yang aku sembah. Al-ahadus samad, yang maha tunggal, lagi segala makhluk berhajat pada Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak beranak lagi tidak diperanakkan, dan tidak ada siapa pun yang sama dengan Allah. Nabi dengar dia baca munajat tadi, Nabi kata doamu pasti Allah mustajabkan. Jadi begitulah Quran diturunkan, yang mana ada 114 surah. Itu kita kena anggap seperti mana surat cintanya Allah buat kita, dan kita perlu menjawabnya bila dia tanya. Bila Allah Subhanahu wa taala tanya kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini bukan satu bacaan semata-mata. Allah bertanya. Mengapa agaknya? Bila kita yang membacanya, Allah sedang bertanya kita. Bila kita baca pada seseorang, maka bila dia dengar, Allah sedang tanya buat dia pula. Seperti mana Rasulullah, Nabi membacakan surah Ar-Rahman kepada jin, sampai pada ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang manakah lagi wahai jin, wahai manusia, yang kamu mahu dustakan? Lalu jawab jin, la bi syai'in nukadzib falakal hamdu ya rabbana. Tidak ada satu nikmat pun yang kami nak dustakan, segala pujian bagimu wahai Tuhan kami. Jin jawab. Lepas tu satu hari Rasulullah pergi dan kumpulkan sahabat. Lepas tu Rasulullah baca surah Ar-Rahman, para sahabat diam membisu. Habis baca, Rasulullah pun menegur mereka, sesungguhnya satu ketika, ada satu malam, aku membaca surah ini di hadapan jin, sampai fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mereka faham. Allah bertanya mereka, mereka menjawab, aku membaca depan kamu, kamu membisu. Lebih baik pada kefahaman jin berbanding kamu gitu. Jin lebih memahami berbanding kamu yang bukan jin. Nikmat tu jauh lebih besar manusia merasai berbanding pada nikmat jin. Sebab jin itu kalau makan sisa-sisa, dia tak makan macam kita yang bukan sisa-sisa. Sisa-sisa je dia makan. Lepas tu benda yang tak apa-apa molek, tak apa-apa elok, dia makan. Tempat yang gelap-gelap, di situ dia duduk. Nikmat dia tak sama macam nikmat kita. Macam-macam makanan kita makan, hidangan, minuman. Bahkan jin pun tak minum air katanya. Dia makan dan ambil bau pun ada. Itu kehidupannya, dan dia ada nikmat juga yang diberi oleh Allah. Dia pun munajat kepada Allah, dia pun baca Quran. Jin pun banyak yang hafal Quran. Kita solat, mereka pun jadi makmum. Dalam majlis ilmu ni lagi ramai dia berbanding kita.
Cuma mujur tak nampak je. Kalau nampak je ada seorang ni pingsan, hujung sana sini pula pingsan. Dia sekali kelih je pingsan kita. Kalau nampak betul, tu pasal bila kita tanya Jib, boleh tak tunjuk muka sebenar? Dia kata janganlah, minta lain lah. Dia kata nanti takut kau pingsan, kata. Kita nak kata jin tu buruk ke? Bukan nak kata je buruk, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dia dengan satu makhluk yang halus tadi. Kalau kita tengok menyebabkan boleh pingsan. Lagi satu, hati ini dia ada peranan kesan. Kalau kita lihat sesuatu yang luar biasa, dia ingat nama-nama, lalu takut kita ingat nanti. Tengok baunya seminit tapi boleh ingat sampai setahun, kita pun tak mau. Macam orang mati, kita tengok ziarah dia baunya 5 minit tapi kita boleh ingat dia sampai 50 tahun. Waktu kita ziarah muka dia begini-begini 50 tahun masih ingat lagi. Sebab sekali semua hidup dia berlaku. Lalu begitu juga makhluk-makhluk ini, hikmahnya Allah tak bagi kita pandang mereka. Mereka nak pandang kita, pandanglah, tapi kita tak dapat pandangnya. Hikmahnya agar hidup kita lebih selesa. Itu hikmah. Yang terakhir sekali, kesimpulan pada apa yang saya sebutkan tidak lain melainkan bahawa dalam seluruh daripada ibadah jangan meninggalkan yang batiniyah. Kebiasaan ibadah kita ada zahirnya. Seperti mana kita bersyukur kepada Allah dengan lidah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akan tapi bagaimana cara bersyukur dengan hati? Cara bersyukur dengan hati tidak ada tasdiq fi qalbi, membenarkan sungguh-sungguh dalam hati kita bahawa ini semua milik Allah. Wajib bagi kita bergantung seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makanan kita nak suap pun kita perlu bergantung pada Allah. Kenyang ke tak kenyang pun kena bergantung pada Allah. Sebab Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah kamu sentiasa bergantung pada aku, kerana aku Maha hidup tak mati-mati. Jadi ayat ini menunjukkan seluruh daripada duduk bangun kita, khususnya ibadah, kena wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia hidup dan dia tak mati. Jadi inilah maksudnya kehidupan kita mesti ada ni semua, sehingga dalam hati kita merasai itu, barulah dosa kita diberi keampunan oleh Allah. Keampunan bukan sekadar astagfirullah, 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 belum lagi diampunkan dosa. Melainkan dalam hatinya, mengapa dia menyebut astagfirullah? Kata Rabi'atul Adawiyah, istighfar memerlukan istighfar. Apa maksudnya? Kamu istighfar astagfirullah dalam lidah kamu, pada lidah kamu, dalam hati kamu, kamu ingat itu, ingat ini, tak ada kena-mengena dengan dosa kamu. Hati itu berpaling kepada lidah yang menyebut astagfirullah. Seperti mana contoh lidahnya astagfirullah, tapi dalam hatinya dia tidak menyesali dosa yang dia lakukan yang menyebabkan dia astagfirullah. Lalu kata Rabi'ah, kalau kamu nak istighfar tak dosa, istighfar kamu dulu. Bagi Rabi'atul Adawiyah, bagi ahli-ahli tasawuf, orang yang istighfar tapi dalam hatinya tak menunjukkan istighfar, itu adalah dosa. Kerana dia menyebut astagfirullah tapi dalam masa yang sama dia membohongi Allah Ta'ala. Itu adalah dosa. Lidah kamu astagfirullah, hati kamu berpaling kepada istighfar. Seperti mana contoh, kita buat salah pada mak kita, kita di lidah mak minta maaf, tapi hati kita ni kalau boleh nak makannya lagi, nak ambil duit dia lagi. Itu bukan kaedahnya. Itu sebuah kepalsuan. Seperti mana orang ni dah membenci antara satu sama lain, lalu datang Aidil Fitri, mana minta maaf zahir batin dia dekat lidah, dalam hati aku kalau ikut hati nak sepak kerajaan mudah ni. Contoh dia ada dalam hati, ialah maaf tu dekat lidah, dalam hati no lah, sorry lah, esok lusa see you in court jugalah. Ini siapa agak orang ini? Ini pembohong dalam kehidupan. Dia nak bohong sesama manusia, dia bohong, tapi bila dengan Allah astagfirullah, dia jangan bohong.
Iyyaka na'budu, hanya kepadamu saja kami menyembah, mentauhidkan Allah, mengharapkan Dia, takutkan Dia. Jadi jawapan betul ke itu? Kita cakap tu betul ke? Kalau kita kata tak, akui saja. Mohon kepada Allah rahmatnya agar Allah mampunkan kamu kerana itu. Jangan bohong depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada ibadah yang wujud kepalsuan di dalamnya. Seperti mana ada orang yang bersumpah tapi sumpahnya palsu. Ada orang yang bertaubat, taubatnya taubat palsu. Ada orang istighfar, istighfarnya juga palsu. Bahkan kita semua pun tahu orang itu menyatakan ikrar ini, janji ini, itu pun palsu. Kepalsuan itu wujud. Apabila masuk ibadah, palsu pun berjalan. Maka oleh kerana itu Allah tidak mahu gitu. Kita sesama kita, orang yang suka dengan janji palsu pun kita tak mahu. Apatah lagi Allah Ta'ala, Dia maha baik. Dia tak mahu orang yang bersifat palsu dengan Dia juga. Sedangkan Dia maha mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة